Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia Gazette MG Flash 10 Jun, anda kini bersama saya Zazrina Zainuddin untuk paparan berita menarik hari ini. Berita utama. Beberapa lagi pemimpin parti politik negara menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara hari ini. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang juga Menteri Alam Sekitar dan Air merupakan pemimpin pertama yang tiba untuk tujuan itu pada 10.20 pagi tadi sebelum dilihat keluar meninggalkan Istana Negara pada jam 11.35 pagi. Beliau disusuli Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong yang juga Menteri Pengangkutan yang tiba pada jam 11.55 pagi dan dilihat keluar pada 12.50 tengah hari. Difahamkan pada sebelah petang, giliran bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang juga pengerusi penaja Parti Pejuang Tanah Air, Pejuang, pada 2.30 petang, diikuti Presiden Parti Warisan Sabah Warisan, Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal pada 4 petang. Pemimpin parti-parti politik termasuk pembangkang dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong secara berperingkat bermula semalam dan bagi pemimpin parti-parti politik di Sarawak, majlis menghadap diadakan secara dalam talian yang dijadualkan pada 14 Jun. Majlis menghadap bermula dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Secara kebiasaannya, beliau selaku Ketua Kerajaan akan menghadap Seri Paduka Baginda sebelum mesyuarat Kabinet berlangsung pada setiap Rabu bagi menyembah maklum perkembangan pentadbiran negara. Selepas Tan Sri Muhyiddin, tiba giliran Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Presiden PKR, diikuti Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dan disusuli Presiden Parti Amanah Negara Muhammad Sabu mengakhiri sesi semalam. Pencapaian Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2020 dengan grade Purata Nasional GPN 4.80 adalah yang terbaik dalam tempoh 5 tahun, kata Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Drazi Jidin. Beliau berkata pencapaian pada 2019 adalah 4.86, manakala 4.89 pada 2018, 4.90 pada tahun 2017 dan 5.05 pada 2016. Katanya data menunjukkan pencapaian calon adalah lebih tinggi pada tahun 2020 berbanding tahun 2019. Nilai GPN yang lebih kecil menunjukkan pencapaian calon yang lebih baik. Analisa ini adalah berdasarkan calon yang mendaftar kali pertama sekurang-kurangnya 6 mata pelajaran dan menduduki sekurang-kurangnya 1 mata pelajaran. Seterusnya, izinkan saya jelaskan trend GPN untuk tahun 2016 sehingga tahun 2020. Jika kita lihat trend GPN daripada 2016 ke 2020, pencapaian tahun 2020 adalah pencapaian terbaik dalam tempoh 5 tahun. Alhamdulillah. Beliau berkata demikian ketika pengumuman analisis keputusan Sijil Pelajaran Malaysia 2020 yang diadakan secara maya hari ini. Sementara itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyifatkan calon Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2020 yang menerima keputusan hari ini sebagai individu hebat yang menduduki peperiksaan dalam situasi negara dan dunia bergelut dengan pandemik COVID-19. Tan Sri Muhyiddin Yassin menerusi hantaran Facebook hari ini berkata, beliau berbangga dengan calon SPM 2020 yang berdepan cabaran berbeza berbanding tahun-tahun sebelumnya. Perdana Menteri berkata beliau turut maklum bahawa keputusan SPM 2020 adalah pencapaian terbaik dalam tempoh 5 tahun walaupun para pelajar diuji dengan cabaran getir. Namun berbekalkan semangat serta keazaman tinggi dengan sokongan semua pihak, cabaran itu berjaya diharungi. Beliau juga berharap calon-calon yang menerima keputusan bukan seperti yang diharapkan supaya jangan sesekali berputus asa. Tan Sri Muhyiddin turut berpesan bahawa perjalanan dan perjuangan hidup mereka baru bermula dan banyak lagi ilmu serta bidang yang belum diteroka dan juga pengalaman yang belum ditempuh. Selain mengucapkan tahniah kepada calon SPM 2020, Tan Sri Muhyiddin turut berterima kasih kepada ibu bapa dan guru-guru yang berhempas pulas berusaha bagi membantu pelajar mengharungi peperiksaan dalam masa yang mencabar ini. Beliau berkata ini kerana ibu bapa dan guru-guru berusaha berlipat kali ganda menerusi proses pembelajaran dan pengajaran PDP yang penuh mencabar dalam suasana norma baharu.
Berita seterusnya. Gesaan beberapa pihak supaya Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mewujudkan sebuah badan berkuasa mutlak seperti Majlis Gerakan Negara Mageran bukanlah langkah yang sesuai pada masa kini. Ketua Setiausaha Sulit kepada Perdana Menteri, Datuk Dr. Mazruki Mohamad berkata, cadangan itu adalah langkah ke belakang yang akan merencatkan perancangan kerajaan dan usaha segala penjawat awam, Barisan Hadapan, pihak industri serta rakyat untuk memulihkan negara daripada krisis kesihatan dan ekonomi. Beliau berkata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika membuat pengumuman mengenai pelaksanaan darurat 2021 juga menegaskan bahawa pengisytiharaan darurat oleh Seri Paduka Baginda bukan bermakna negara berada di bawah pentadbiran yang berkuasa mutlak seperti pemerintahan ala tentera. Katanya kerajaan sivil atau a civilian government masih berfungsi dan ciri civilian government ini mesti dipertahankan sepanjang tempoh darurat berkuat kuasa. Beliau berkata demikian melalui perkongsian Facebook mengenai pengurusan darurat. Mengulas lanjut, Dr. Marzuki berkata, keadaan yang dihadapi negara pada masa ini amat berbeza dengan situasi pada 1969 apabila darurat diisytiharkan susulan tercetus rusuhan kaum yang mengorbankan nyawa. Jelasnya pada masa ini, Malaysia tidak berhadapan dengan darurat keselamatan, tetapi darurat kesihatan dan negara juga mempunyai kabinet yang sedang berfungsi. Menurut beliau, kabinet yang bersidang setiap Rabu itu membincangkan pelbagai keputusan bukan sahaja mengenai COVID-19, malah melibatkan pentadbiran negara dan pelbagai aspek lain. Dr. Marzuki turut mengingatkan bahawa kerajaan bukan sahaja sedang menguruskan pandemik, tetapi turut mengurus kebajikan dan kehidupan rakyat dengan pelbagai kementerian serta jabatan sedang berfungsi untuk menyampaikan pelbagai bentuk bantuan kepada rakyat. Polis Diraja Malaysia PDRM telah mengesan satu bentuk penipuan berkaitan pakej haji, umrah dan badal haji bagi tahun 2021 yang ditawarkan beberapa agensi pelancongan sejak kebelakangan ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Kamaruddin Makdin berkata, penawaran pakej sedemikian amat meragukan kerana ia ditawarkan walaupun dalam tempoh negara dilanda wabak COVID-19 serta sekatan pergerakan penuh yang dikuatkuasakan kerajaan. Beliau berkata kerajaan sebelum ini telah menyatakan bahawa ia masih menunggu kelulusan daripada pihak berkuasa Arab Saudi berkenaan kebenaran ibadah haji serta kuota yang dibenarkan bagi musim 2021. Katanya PDRM melihat tindakan segelintir agensi pelancongan mengiklankan pakej haji, umrah maupun badal haji bagi tahun 2021 sebagai satu tindakan pramatang serta mungkin merupakan penipuan. Menurut Datuk Kamaruddin, kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu dan boleh dijalankan terhadap mana-mana pihak yang didapati melakukan penipuan berhubung kes ini. Beliau berkata jika disabitkan kesalahan, hukuman penjara sehingga 10 tahun dan sebatan atau kedua-duanya sekali boleh dikenakan terhadap pesalah yang terlibat. Orang ramai juga diingatkan agar lebih berhati-hati dan membuat semakan yang sewajarnya dengan agensi kerajaan berkaitan sebelum mengambil keputusan membuat bayaran dan menyertai mana-mana pakej yang ditawarkan. Sebelum ini, pada 24 Mei lalu, kerajaan dan lembaga tabung haji menyatakan bahawa mereka masih lagi menunggu pengumuman rasmi daripada kerajaan Arab Saudi berkaitan jumlah kuota jemaah haji negara, kriteria pemilihan dan kaedah pelaksanaan ibadah untuk musim haji kali ini. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah hari ini berkenan memberi perkenan peruntukan dana khas bantuan berjumlah 14.6 juta ringgit bagi membantu rakyat terjejas susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIP, Datuk Seri Muhammad Anwar Zaini berkata, Sultan Nazrin memahami kesan langsung PKP 3.0 dalam kalangan asnaf fakir, miskin serta golongan tidak berpendapatan tetap dan menitahkan MAIP menyediakan dana khas bantuan tersebut. Datuk Seri Muhammad Anwar berkata, baginda turut memahami tugas berat dihadapi petugas Barisan Hadapan yang memerlukan peralatan rawatan dan perubatan tertentu untuk menangani wabak COVID-19 selain peka kebajikan para petugas pasukan keselamatan yang sedang berada di Barisan Hadapan. Sehubungan dengan itu, katanya baginda menitahkan agar MAIP
menyediakan dana khas dan memperkenankan dana berjumlah 14.6 juta ringgit. Ini termasuk bantuan kecemasan kelangsungan hidup berjumlah 10.9 juta ringgit untuk ketua isi rumah. Menurut beliau, bantuan itu juga adalah untuk penerima bantuan keuangan bulanan MAIP yang terjejas sumber pendapatan kerana diberhentikan kerja, tidak dapat menjalankan perniagaan, diberi cuti tanpa gaji kerana majikan menghentikan operasi atau atas sebab-sebab lain yang munasabah. Datuk Seri Muhammad Anwar dalam kenyataannya hari ini berkata, Sultan Nazrin turut memperkenankan agar MAIP menyediakan tajaan peralatan rawatan dan perubatan yang diperlukan segera Jabatan Kesihatan Perak bagi kegunaan petugas medan di barisan hadapan bernilai RM606,000. Baik, dengan itu sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.